Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah, saya Azam Syamir bin Rizam E171468. Hari ini ingin saya membicarakan tentang tanggungjawab suami dan isteri, di mana perkara ini adalah sangat penting dalam konteks syar'iyah, di mana ia adalah penting kerana dia berkait dengan isu perkahwinan, hubungan suami dan isteri dalam Islam. Isunya adalah di mana kita perlu memahami dalam membina rumah tangga, kesepaduan antara dua belah pihak, yakni suami dan isteri, adalah amat penting. Perkara yang pertama perlu diwujudkan adalah melaksanakan tanggungjawab, kewajipan dan hak masing-masing dalam masa yang sama. Perkara yang tidak kurang pentingnya, bahkan itulah menjadikan rumah tangga sebagai baitul jannati, adalah pengorbanan. Si suami berkorban untuk isteri, isteri juga mahu juga untuk berkorban untuk suami. Itulah kemanisan sifat sayang yang ada dalam hubungan suami isteri tersebut. Natijah daripada perkahwinan adalah mendapat ketenangan, mahabbah, kasih sayang, dan juga rahmah yang melahirkan cinta dan kebahagiaan. Al-Quran sendiri telah mengajar suami supaya bergaul dengan isteri dengan cara yang baik, sama ada daripada sudut adat dan yang lebih pentingnya lagi berlandas syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu kepada dengan mereka, iaitu isi-isi itu dengan cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19. Jumhur ulama berpendapat wajib atas suami berkhidmat kepada isteri yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak layak baginya. Di mana contohnya adalah, contohlah kalau katakanlah si isteri tidak mampu untuk masak atau tidak mampu untuk melakukan suatu kerja, maka si suami perlu dan sepakat untuk si suami untuk melakukan pekerjaan, untuk menggantikan pekerjaan isteri tersebut. Mungkin adalah sebab keuzuran sehingga tidak mampu menguruskan diri sendiri, untuk suami berkhidmat kepada isterinya. Walaupun begitu, dalam mazhab Maliki, wajib bagi suami menolong isterinya dalam berkhidmat jika suaminya kaya dan isterinya mempunyai kedudukan yang tidak sesuai melaksanakan tugas tersebut, kerana dengan pelaksanaan tersebut akan mengurangkan darjat kedudukan isterinya itu. Sedangkan dalam mazhab Hanafi pula berpendapat, jika isteri enggan mengisar tepung atau mengguli roti di mana beliau tidak sesuai untuk tugasan itu atau kerana sakit, maka hendaklah suami menjadikan makanan yang sudah siap. Sebaliknya, jika mampu, maka hendaklah isteri melaksanakan tugas tersebut dan tidak wajib atas suaminya. Hujahnya adalah Rasulullah SAW membahagikan tugasan Ali dan Fatimah, di mana Ali bertugas di rumah sedangkan dalam rumah ditugaskan kepada Fatimah. Kita lihat dalam Fathul Bari. Okey, dalam Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula dalam Fatwa Mu'assirah terjemahan 3 hingga 144, perkhidmatan khadam merupakan salah satu bentuk pergaulan yang baik kepada isteri. Tidak wajib mendapat khadam lebih daripada satu, kerana haknya adalah khidmat dirinya sendiri. Okey, dalam berdasarkan kepada banyak nas dan juga nasihat salafus soleh, jelas menunjukkan para suami amat perlu berkorban untuk isterinya dalam ruang lingkup kerumahan, sehingga dialah yang mentadbir dan mengasuh serta menguruskan rumah. Isteri digelar dalam bahasa Arab sebagai Rabbatul Bait, iaitu memberi maksud tuan atau mengurus rumah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menasihatkan Akil radhiyallahu anhu berkenaan kedudukan isteri, telah menggalaskan dengan banyaknya tugas isteri di rumah seperti mengasuh atau memasak seumpamanya. Inilah juga yang dilakukan Asma binti Abu Bakar dalam membantu suami Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Hal ini tidak pelik dalam tradisi dalam mengisar gandum dan sebagainya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang berkorban untuk para suami dan keluarga mereka. Dalam Radha Nadiyah oleh
Said Siddiq Al-Hasan akan menyebut ia berbeza mengikut tempat dan masa keadaan seseorang individu. Nafkah di masa mewah dengan cara baik dan di waktu ekonomi meleset dengan cara yang sepatutnya. Walaupun begitu, suami yang berkemampuan sebaiknya hendaklah meringankan beban isteri, seperti mengupah orang gaji dan sebagainya. Inilah mahabbah, kasih sayang di dalam institusi rumah tangga antara suami dan isteri. Kita perlu ada give and take, di mana give and take ni ia kena ada bertoleransi dalam hubungan suami isteri. Ya, sebab ia sangat penting untuk mengeratkan lagi kasih sayang suami isteri, kerana ia akan meringan dan menyenangkan isteri. Ya, jadi justru dalam kita katakan bahawa dengan memahami tugas dan tanggungjawab serta realiti sebuah kehidupan dalam mengasuh mendidik anak bangsa generasi seterusnya, persefahaman dan pelaksanaan tugas serta sikap toleransi itu sangat pentinglah. Okey, Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladun azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Dan pelbagai kes yang kita lihat dalam institusi luar keluarga yang mengatakan bahawa suami tidak bertanggungjawab terhadap isteri, isteri tak menunaikan hak suami, isteri terpaksa tanggung untuk menjaga kehidupan anak-anak kerana suami tak bagi nafkah dan sebagainya. Ada juga saya terpaksa keluarkan walaupun 10 sen semata-mata untuk membeli makanan untuk bagi kepada anak kerana suami tak bagi nafkah, malah mahu minta nafkah batin saja. Kat situ sedih. Ya, sangat sedih. Sebab itulah kita perlu memahami konteks perkahwinan itu bagaimana. Di manakah permulaan perkahwinan itu adalah sangat penting. InsyaAllah. Assalamualaikum.